seterusnya dia akan jadi kurang produktif lah. Kita tak buat perkara yang berfaedah tu, kita jadi kurang produktif. Dan dia akan mudah untuk mendapat stres atau tekanan. Sebab apa? Bila kita bertangguh satu perkara, kita tak uruskan dengan betul, dia akan jadi timbunan. Bila jadi timbunan, dia akan jadi satu beban. Bila jadi satu beban, kita nak buat terus, dia mengambil masa. Bila kita tak dapat buat dengan cepat ataupun tak dapat siapkan dengan waktu yang sepatutnya, dia akan mendapat tekanan lah. Sama ada dalam diri kita sendiri ataupun tekanan tu datang daripada luar lah. Alright. Benda menjadi cemas dan bimbang, iaitu bila kita tak siap kan, ataupun kita tak sempat nak buat sesuatu, kita akan rasa cemas dan bimbang lah. Itu sangat membimbangkan. Alright. Seterusnya saya akan kongsikan 5 strategi pengurusan masa semasa PDP-DT. Maksudnya semasa pengajaran dalam talian lah. Okey, yang pertama, ini tips lah, ini sepanjang yang saya kaji dan juga mungkin saya dapati. Okey, yang pertama, nota ditulis dengan ringkas dan jelas. Okey, saya suka untuk relatekan dengan ceramah webinar petang semalam. Ada seorang doktor tu, dia berkongsi macam mana nota dia masukkan dalam WhatsApp group pelajar. Saya nampak nota dia ringkas, padat dan jelas. Jadinya pelajar bila dia baca sekali, dia akan faham. Ataupun dia akan jadi memudahkan lah. Kalau dia tak faham, dia cari, dia nampak keyword tu, pelajar akan dapat kenal pasti ataupun mudah untuk mereka belajar dengan lanjut. Ini kerana contoh kalau nota ataupun bahan yang kita beri pada pelajar terlalu ringkas, pada waktu tersebut akan datang, contohnya pelajar waktu dia dengar mungkin dia faham, tapi apabila dia datang balik, alright, ataupun akan datang bila ada test, dia akan buka balik nota. Masa tu mungkin dia dah tak berapa nak ingat. Masa itulah dia akan cari balik kita dan akan tanya lagi kita. Masa itu, masa kita sepatutnya kita boleh buat benda lain. Kita kena bahagikan masa kita tu kepada pelajar yang ingin bertanya. Mula seorang, dia tanya seorang. Kalau 10 orang, dia akan tanya perkara yang sama. Jadi dia ambil masa yang banyak pada diri kita. Jadinya ambillah masa dalam 10 atau 15 minit untuk kita polish ataupun kita kemaskini nota, bagi dia ringkas, padat dan jelas supaya dia boleh menyelamatkan masa kita pada akan datang untuk kita terangkan 2 kali kepada pelajar. Itu kalau kita buat kelas lah. Ataupun kalau kita bagi nota pun sama. Right? Okey, yang kedua, arahan yang mudah diikuti dalam menyusun atau menguruskan maklumat lah. Okey, yang ini maksudnya pensyarah ataupun kita sendirilah. Okey, pembahagian modul mengikut minggu, maksudnya kita dah ada planning lah setiap minggu ni apa yang akan diajar, apa yang akan dikongsikan untuk pelajar, apa yang pelajar perlu tahu. Maksudnya bila dah ada macam course outline gitulah. Dia ada tarikh, contoh tarikh mula dan tarikh akhir setiap modul-modul tersebut. Dan juga saya suka untuk kongsikan kalau tuan-tuan dan puan ada beberapa nota ataupun ada beberapa bahan untuk dikongsikan dengan pelajar, boleh buat nota ataupun kita panggil dia buat tanda untuk pelajar baca dahulu. Okey, macam highlight dia lah, baca dulu pada nota yang dia buat naik awal sebelum PDP-DT ni. Sebabnya apabila mereka membaca dahulu, dia dah dapat gambaran awal apa yang akan belajar, dia akan belajar pada hari tersebut. Ataupun dia dah dapat gambaran awal apa yang dia nak tanya pada pensyarah sekiranya dia tak faham. Jadinya tanda baca dahulu tu sebenarnya sangat penting jugalah. Contoh kita ada 5 nota ataupun kita ada 5 bahan untuk dikongsikan dengan pelajar. Di antara 5 ni kadang-kadang biasalah pelajar dia akan baca ataupun mungkin dia akan baca apabila dia rasa perlu je.
Itu nak ada test, final exam ataupun dia buat assignment. Biasanya dia lebih suka tengok go through yang ringkas. Alright, kita baca-baca dahulu dan kita minta dia dengan tegas sikit lah mungkin supaya dia dapatkan maklumat awal. Sebenarnya kalau strategi untuk belajar pun macam tu juga. Sebelum masuk kelas, baca dulu dalam kelas. Maksudnya bila kita baca dulu, kita dah dapat 30% pemahaman. Dalam kelas mungkin tambah lagi berapa persen. Nanti bila akhir kelas dia buat review balik, dia akan lebih ingat. Alright. Yang ketiga, jelas dan tegas tentang masa yang diperuntukkan. Inilah sebabnya bila berhubungan secara maya, kita tak nampak depan mata lah macam mana pelaksanaan belajar, tapi kita boleh buat daripada bahagian kita sendiri. Kita jelaskan dan tegas tentang masa yang diperuntukkan kepada pelajar tersebut. Contoh jadual lah, jadual kelas, dan yang paling penting jadual tarikh penghantaran tugasan dan sebagainya. Alright, memaklumkan awal sebab ini akan mengambil masa pensyarah. Contoh kita bagi tugasan seminggu dan sebenarnya pensyarah memang buat macam ni pun sebenarnya. Okay, kita bagi dia tugasan hari ini, kita minta dia hantar minggu depan. Kita statekan terus minggu depan tu hari apa, tarikhnya berapa, hari bulan, waktunya pukul berapa. Sebab akan ada nanti yang terlajak. Dia memang macam tu. Akan terlajak. Yang terlajak itulah yang sebenarnya yang mengambil masa kita. Yang pertama, kita kena cari dia. Okay, kita kena ingatkan dia tu, semua mengambil masa sebenarnya. Yang mana sepatutnya masa-masa tersebut kita boleh buat benda yang lain lah. Mungkin buat persiapan, persediaan ataupun menanda markah-markah orang yang lain, kawan-kawan yang lain. Alright, dan juga yang seterusnya memaklumkan pada pelajar waktu atau tempoh respon sekiranya ada soalan. Contoh kan, kalau dalam kelas pelajar tak faham, dia akan tanya dan kita akan jawab on the spot. Dan bila jawab, seorang tanya, satu kelas akan dapat jugalah. Maksudnya satu kelas pun akan mendengar sama. Tapi kalau di dalam sesi maya ni, mungkin dekat dalam kelas secara online ni dia faham. Tiba-tiba nanti bila dia buka buku balik, dia nak buat assignment, dia dah jadi tak faham semula. Masa tu dia akan tanya. Kita kena maklumkan kepada dia waktu tempoh respon. Maksudnya kalau kita yang bagi time duration tu, kalau dia tanya dalam pukul 8 sampai pukul 5, mungkin kita boleh jawab secara on the spot. Dan jawabnya sama ada dua. Sama ada nak jawab secara personal ataupun dalam grup. Kalau personal, seorang tu je lah yang tahu. Kalau dalam grup, dia ada dalam grup WhatsApp, jawapannya terus masuk dalam grup WhatsApp, jadi satu kelas tahu. Jadinya kawan-kawan mungkin ada lagi yang nak tanya, dia tak perlu tanya lagi, tetapi dia dah dapat pemahaman tersebut. Jadi dia tak ganggu waktu kita, tak adalah 3-4 orang tanya soalan yang sama. Dan kita kena ulang 4 kali sebab dia tak ada depan mata. Jadinya dia boleh mengurangkanlah masa kita untuk melayan seorang. Kita boleh respon dalam grup. Contohnya kan. Ataupun kita bagi tahu 8 sampai 5 kita boleh respon on the spot lah. Tapi kalau selepas pukul 5 ataupun malam, kalau tak jawab, kita jawab pada esok pagi. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia baca buku pukul 11.30 malam, pukul 12, waktu tu juga dia nak tanya. Sama ada masa tu pensyarah dah tidur ke, mungkin ada urusan yang lain dengan keluarga dan sebagainya. Jadinya dia kena tahu tak semestinya pensyarah akan respon kalau pukul 11 malam, 11 malam tu dapat jawapan. Tidaklah, mungkin kalau ada masa, tak ada masalah kalau ikut kesesuaian dan juga budi bicara jugalah. Kalau nak respon terus malam tu pun boleh. Kalau nak bagikan dia masa untuk dia respon pada keesokan paginya, tapi maklumkan awal. Okay, sebarang pertanyaan, kalau respon yang pantas pada pukul 8 sampai 5, di cadangan ataupun contohlah. Tapi sekiranya selepas pada waktu malam ataupun pada waktu malam, jawapan atau respon kalau tak dapat pada waktu itu akan dijawab pada keesokan hari. Macam itulah. Seterusnya memanfaatkan platform atau aplikasi yang berkaitan pelajaran dalam talian yang sedia ada. Macam kita ada platform CITOS, Classroom,
Classroom, Team. Dan macam-macam lah aplikasi telekomunikasi sekarang pun dah boleh gunakan untuk kita punya pengajaran dalam talian, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Alright. Kenapa kita gunakan aplikasi yang sedia ada? Yang pertama, dia menjimatkan masa. Tak perlulah kita nak kaji secara mendalam semua nak guna. Itu mengambil masa. Tapi nak kaji pun bagus juga, itu satu pengetahuan yang baru lah. Tapi bagi pelajar lah, pelajar pun dia nak cuba explore perkara baru pun sangat mengambil masa. Macam saya pun ambil masa nak explore webinar, WebEx ni. Alright. Jadinya kalau macam SIDAS yang biasa dia orang gunakan Google Classroom, yang perkara yang senang, yang mereka senang nak access, yang faham dan sebagainya. Alright. Sekarang WhatsApp pun kita dah boleh, kalau dalam grup kita dah boleh, kita sahaja yang beri, tak ada orang boleh komen-komen, cerita-cerita pun boleh. Macam yang semalam tu ada panel semalam petang, doktor bagi tahu, dia pun nak ajar macam mana menggunakan aplikasi telekomunikasi WhatsApp untuk mengajar. Itu sebenarnya saya nak relatekan, dia sangat menjimatkan masa. Sangat menjimatkan masa. Pelajar dia tak boleh bersembang dalam tu, dia akan terima bahan-bahan. Dia akan terima bahan, masa tu bahan contoh nota-nota yang lengkap dan padat tu dia akan baca dahulu. Dia akan baca. Dia akan baca, dia akan faham. Mungkin lepas tu baru akan ada yang Google Meet ke Teams ke untuk dia berhadapan dan bertemu untuk berbincang secara, orang kata, nampak muka dengan muka lah macam kita sekarang ni kan doktor. Alright. Okey, yang kelima, menggunakan sepenuhnya sumber yang ada. Contoh, kita kongsi idea dan bahan dengan kawan-kawan pensyarah yang berkaitan, kawan-kawan kita yang lain. Sebabnya kadang-kadang satu subjek ni pun kelas banyak, kita pun ada beberapa orang pensyarah yang mengajar. Boleh kongsi, sama-sama kongsi. Ya doktor. Puan Zaitun, ada satu komen ni, tiada audio. Saya tak pasti, boleh saya tanya peserta yang lain? Betul ke? Tak ada audio ke? Peserta saya dia kata ada. Ada, okey. Mungkin Encik Abdul Malik boleh semak semula talian internet ya. Sorry, maaf Puan, teruskan. Tak apa. Tak ada masalah. Okey, berkongsi idea dan bahan dengan rakan pensyarah yang lain. Ini pun sangat menggunakan masa. Sometimes kita dapat bahan, mungkin kita tak dapat apa yang kawan kita dapat. Jadinya bahan tambahan itu sebenarnya membantu kita dalam sesi pengajaran. Itu juga yang sebenarnya saya kongsikan dengan para pelajar. Apabila belajar, berkongsilah dengan kawan. Sebabnya tak semua yang kita dapat, kawan kita dapat. Tak semua yang kawan kita ada pun kita ada. Bila ada 2 orang bergabung, 3 orang bergabung, banyak idea-idea baru ataupun idea-idea yang lebih baik yang boleh dikongsikan untuk menjadi satu. Itu sebenarnya sangat menjimatkan masa. Okey, contoh ada 5 perkara tapi benda yang ada 5 perkara tu combine jadi satu, jadinya masa yang lain tu boleh digunakan untuk perkara yang lain. Lain-lain sumber dari internet biasalah yang biasa memang para pensyarah pun gunakan, contoh apa-apalah bahan-bahan pengajaran YouTube dan sebagainya lah untuk membantu dalam pengajaran dalam talian. Ini sangat membantu. Okey, ini secara generalnya macam mana kita sebagai pengajar untuk memendekkan waktu untuk kita utilize waktu kita dari segi macam mana nak mengajar ataupun persediaan awal sebelum kita mengajar secara dalam talian. Okey, sekarang saya nak kongsikan juga dia ada satu kaedah kuadran lah. 4 kuadran pembahagian masa ni. Ini yang biasa, ini pun saya ada gunakan juga lah. Mungkin saya nak kongsikan, mungkin ada yang dah tahu, kita sama-sama lah mungkin ingatkan kembali. Okey, okey. Yang pertama dia ada penting, segera, penting, tidak segera, segera dan tidak penting, tidak segera, tidak penting. Apa benda lah penting, segera tak segera ni kan. Alright, tapi sebenarnya kita sendiri yang kena senaraikan ataupun kita kena, kita yang kena tentukan perkara atau tugas ikut kriteria-kriteria tersebut. Sama ada dia kriteria penting segera ataupun dia sebenarnya kriteria tidak segera dan tidak penting. Kita kena tahu sebab kita takut selama ni yang kita dahulukan adalah tidak segera dan tidak penting. Alright.
Okey, contoh ni dia. Okey kan, boleh nampak tugas ada penting, segera. Okey, penting, tidak segera. Yang kedua, yang ketiga, tidak penting tapi segera. Yang keempat, tidak penting dan tidak segera. Apalah itu? Okey, yang pertama, penting dan segera. Tugas yang perlu dilaksanakan pada masa itu juga, on the spot. Do it now, kita bagi. Kalau dapat memang kena buat. Okey, contoh kita ada kelas pukul 2 petang ni, yang itu memang penting dan segera. Kena buat yang tu dulu. Itu memang kita tak boleh tangguh lah. Kalau kita tangguh, memang kita tak boleh. Kita tak buat, tak dapat buat lah. Ataupun kita dapat tugasan, kita catat minit kan. Mesyuarat kita kena catat minit. Biasa minit boleh bagi 3 hari tapi bos minta saya nak petang ni juga. Jadinya itu adalah penting dan segera. Walaupun besok ni kita ada juga yang penting. Tapi penting hari ni yang lagi perlu disegerakan, yang itu kena buat dulu. Bila ada perkara nombor 1 ni, dia ada 4 petak macam ni. Tuan-tuan dan perempuan bolehlah tikkan 1, 2, 3 setiap hari pun tak apa. Penting dan segera. Maksudnya benda itu yang kena segerakan dulu. Kalau dah buat, kita tik lah. Okey, yang kedua, penting dan tidak segera. Penting dan tidak segera ni tugas yang ada tempoh masa sebenarnya. Dia ada due date dia. Dia sebenarnya boleh ditangguhkan. Tapi sebenarnya yang nombor 2 ni dia boleh jadi kepada nombor 1 akan datang. Kalau kita terlalu menangguhkan dia. Eloknya sebenarnya dia kalau macam penting dan segera ni, masanya kita boleh uruskan. Maksudnya kita terus buat cepat, pantas je. Yang kita sebenarnya kadang-kadang kita termiss adalah penting dan tidak segera ni. Bila penting dan tidak segera ni, kita ada tempoh masa. So kita dapat, kita ingat minggu depan boleh. Okay, nanti dululah, kita buat lain nanti dululah. Kalau kita tak catat, dia berkemungkinan dan boleh jadi kita akan terlupa. Dan bila kita terlupa, dah sampai waktunya, dia akan jadi penting dan segera kita akan jadi kelang kabut untuk buat dia. Itu selalu kita macam tu. Saya pun kadang-kadang macam tu juga doktor. Sebab tu, itu apabila kita tak senaraikan benda-benda. Yang ini pun saya suka sangat kongsikan dengan pelajar. Awak dapat assignment, awak kena ada satu kertas atau awak kena ada satu. Sekarang kan smartphone semua canggih-canggih, semua tulis kat smartphone. Awak kena ada satu untuk awak senaraikan apa yang awak dapat. Maksudnya assignment apa yang awak dapat, tarikh awak dapat, tarikh kena hantar. Ataupun awak kena presentation, ataupun ada test, tarikh dapat, tarikh hantar. Dah buat tik. Yang ikut-ikutlah. Jadi macam tu. Dia sangat membantulah. Contoh kadang-kadang kita tak ingat semua benda yang kita dapat dalam waktu yang sama. Bila kita senaraikan, dia membantu kita untuk sentiasa tengok dan lihat, okey, ada lagi yang kita belum selesaikan. Alright, itu penting dan tidak segera. Tapi sebenarnya dia penting lah. Okey, yang ketiga, tidak penting dan segera. Ni pun dia macam gangguan jugalah. Sedikit. Okey, tindakan yang dia menuntut tindakan yang segera. Tapi sebenarnya kalau kita fikir-fikir, benda tu tak penting pun. Ni saya bagi contoh, kawan-kawan kita ajak teman nak pergi shopping. Ni masa zaman dulu pergi shopping dengan ramai-ramai orang lah. Okey, ataupun ajak jumpa. Okey, ataupun paling mudah sekarang macam mana? Kawan kita adalah biasa kawan ajak ataupun kita tengah buat kerja kita, ada orang lain minta tolong dia segera. Kalau diteliti sebenarnya kerja yang kita buat tu tak penting untuk diri kita sendiri, tapi mungkin dia penting untuk orang lain tu lah, untuk kawan kita tu. Rasanya tak penting untuk kita. Contoh kalau kawan ajak teman dia pergi ke satu tempat, kawan tu mungkin takut nak pergi seorang ke macam mana tu, jadinya kita rasa macam kita kena tolong. Okay, rasa bersalah kalau tak tolong. Nanti kawan kecil hati, kawan terus pulaukan kita dan sebagainya. Contohlah Tapi bila kita teliti sebenarnya perkara tersebut tak penting pun. Bila ada dekat keadaan nombor 3, diri kita sendiri sebenarnya perlu ada ketegasan, assertiveness. Maksudnya tahu di mana boleh kata ya dan tahu di mana boleh kata tidak.
Tak adalah kata 10 kali dia ajak, tak adalah kita tolak 10-10. Mungkin ada 2 atau 3 kali kita terima pelawaan dia. Tapi tak adalah 10-10 kali dia ajak, 10-10 kali kita ikut. Sebab tu dia cari kita je. Itu contohnya. Dia tidak penting tapi segera. Segera kawan nak ajak. Pada waktu ni juga. Tapi sebenarnya tak penting pun. Kita boleh elakkan dia lah. Itu salah satunya. Ataupun kita rasa kita nak check WhatsApp. Okay, kita nak check. Sebabnya kita rasa kita kena check. Tentang ada yang penting atau yang tak penting lah. Biasa kalau hujung minggu ni, WhatsApp yang masuk, biasanya tak berapa nak penting sangat lah. Kalau hari minggu tu mungkin banyak perkara-perkara yang penting dan segera yang kita kena buat. Alright. Dan yang keempat, tak penting dan tak segera. Tak penting dan tak segera ni, dia lebih kepada kita panggil dia kerja-kerja yang menyibukkan kita. Kerja-kerja yang menyibuk ni lah. Ataupun tugas-tugas pinggiran. Walau bagaimanapun tugas-tugas ni ada manfaat dia. Cuma dia tak penting. Alright, dia bersifat diversionary, iaitu perasaan sibuk dan rasa telah memenuhi tugas. Memberi alasan untuk menangguhkan pelaksanaan perkara kategori 2. Contoh. Dia tugas-tugas pinggiran ni, maksudnya kita datang pejabat, contoh hujung minggu lah. Kita datang pejabat, kita nak siapkan satu tugasan ni lah yang memang tak sempat siapkan pada hari semalam. So kita datanglah hari ni untuk siapkan, kita dah set time, kita nak datang pukul 9, 2 jam je, pukul 11 balik lah. Balik dah nak masak lagi apa semua kan. Betul. Jadinya masuk-masuk pejabat, kita nampak pula meja kita macam bersepah pula. File ni tak tersusun, file ni tak tertagging. Rasa macam cubalah kemas-kemas dulu kan. Kemas, dah pukul 11. Sebenarnya kita pergi masuk pejabat tu, kita memang sibuk. Kita memang sibuk buat benda tu. Tapi sebenarnya kita tak buat apa-apa yang kita nak buat. Itu dah kerja yang ataupun tugas pinggiran. Dia ada manfaatnya. Tempat kita kemas, file kita tersusun, ada tagging, senang nak cari. Tapi sebenarnya yang lebih penting tu kita tak buat. Dalam masa yang sama kita akan cakap tak apalah walaupun tak buat, tapi kita dah kemas, tak adalah membuang masa. Kita akan sedapkan hati macam tu. Memang betul dia tidak membuang masa, tapi kita tidak menggunakannya di tempat yang betul lah. Kalau ikut 4 kuadran ni lah, 4 pembahagian. Jadinya untuk memberi alasan tu lah, untuk menangguhkan pelaksanaan perkara kategori 2. Bila kita sedapkan hati macam tu, kategori 2 yang tadi tu, yang ada due date tu, kita terpaksa tangguhkan lagi. Alright. Begitulah jadinya. Itu ada satu kata-kata, musuh kepada perkara yang terbaik biasanya adalah perkara-perkara yang baik. Ini saya nak tuan-tuan dan perempuan, kita renung-renung dan fikirkan lah. Dalam maksudnya sebenarnya itulah, musuh kepada perkara yang terbaik biasanya memang perkara-perkara yang baik. Ini sedikit tips lah, ada tips. Macam mana kita nak laksanakannya. Yang 4 kuadran ni, tuan-tuan dan perempuan, saya cadangkan kita yang penting segera dan penting tidak segera ni kita listkan. Kalau boleh setiap hari kita listkan. Sebabnya kalau kita tak listkan, kita tak nampak. Ada orang suka list manual, pakai kertas dan pensel, ada buku kan, boleh. Setengah zaman sekarang ni kan dah gadget pun dah banyak. Saya cadangkan pakai smartphone je. Kita boleh guna OneNote, kita boleh guna apa-apa notes yang ada tu lah. Kita tulis je apa-apa yang kita bagikan lah. Penting dan segera, penting dan tidak segera. Yang tidak penting dan segera, tidak penting, tidak segera ni tak payah senaraikan pun tak apa, tapi kita kena tahu dia tu apa. Terutama yang nombor 4 tu. Yang nombor 4 ni kadang-kadang saya buat juga. Contoh lah hari ni kan, hari cuti lah kan. Ni pengurusan hari baru cuti. Nombor 4, saya dah plan dah. Hari Sabtu saya memang nak kemas luar rumah yang belah ada pokok-pokok, pokok cili tu, nak cabut-cabut rumput. Memang nak buat. Tiba-tiba keluar daripada rumah, tengok macam kat beranda tu nak kena buat benda lain lah, nak tolong suami pasang wallpaper lah, tolong dia basuh kereta lah. Tapi sebenarnya basuh kereta tugas dia lah kan, kita akan tolong. Lepas tu tiba-tiba dia minta tolong, kita pun tolong lah. Tiba-tiba dah tengah hari nak masak, kan sebenarnya nak cabut rumput dekat celah-celah pokok cili tadi tu yang banyak tu.
Jadinya dekat situ kita punya masa sebenarnya yang terambil. Itu pun, itu contoh saya lah. Dia tetap bermanfaat, dia tetap bermanfaat tu orang mesti kan dapat pahala. Tapi sebenarnya kerja kita dia tak tolong pun nanti. Okey. Okey, tipsnya. Yang pertama, kita kena kenal pasti prime time dan masa penat diri sendiri. Prime time dan masa penat. Prime time ni maksudnya masa yang sangat berkualiti, masa yang kita boleh fokus, masa tu kita sangat segar, masa tu yang kita memang sangat okey untuk melakukan sesuatu. Masa penat ni memang masa kita santai-santai lah. Alright, contoh prime time saya bagi contoh saya je. Bagi saya, prime time saya adalah pada waktu pagi. Okay, pada waktu pagi kita rasa fresh, kita rasa jam bersemangat, masa boleh fokus, masa tu boleh penat, energi masih banyak. Okay, jadinya gunakan waktu pagi tu untuk laksanakan perkara-perkara ataupun tugas-tugas yang berada di petak 1 dan petak 1 dululah. Lepas tu habis petak 1 masuk petak 2. Alright, yang segera penting tidak segera tadi tu. Alright, itu dia. Okay, dan juga kita kena tahu masa penat biasa pukul berapa. Biasa masa penat saya adalah waktu malam lah, sebelum tidur ataupun lepas, biasanya waktu penat saya lepas isyak. Lepas isyak tu dah okey, dah santai. Masa penat tu lah, okey, nak buat apa? Nak baca surat khabar, nak scroll IG, FB, tengok TV, tengok movie, tengok cerita Korea. Itu dia. Kalau macam masa prime time kita layan Korea, contoh kan, layan Korea memang bersemangat. Tapi sebenarnya kita telah menggunakan masa tersebut pada benda yang sebenarnya tak penting pun. Berantu tengok Korea ni doktor, jangan tengok. Alright, tips yang pertama. Okay, yang kedua, kesan musuh masa anda sendiri. Okay, ada dua. Yang pertama, dari dalam diri sendiri ataupun daripada orang lain lah, musuh tu. Musuh masa. Okay, duit kita, kalau kita tengok duit, kita rasa sangat bahagia kan sebab kita nampak depan mata. Kalau hilang sikit tu terasanya ya Allah menusuk dalam hati. Masa ni kita tak nampak. Kita sangat tak nampak. Jadi kalau hilang pun tak berapa nak terasa. Tapi bila kita fikir balik, masa tu kalau kita tak kejar, kita yang tertinggal. Kita yang tertinggal. Okey, jadi kesan musuh masa. Musuh masa ni maksudnya apa yang mengganggu kita untuk menjadi seorang yang cekap dalam menguruskan masa kita. Sama ada musuh tu dalam diri sendiri ke, iaitu perasaan malas kita, sikap kita sendiri, apa lagi, kita yang kurang rasa nak bertindak dan sebagainya. Dalam dirilah, apa-apa yang ada dalam diri. Ataupun adakah ia datang daripada orang lain, seperti yang nombor 3 tadi tu. Macam saya cerita, kita nak buat kerja, ada je orang datang panggil. Kita nak buat kerja, ada je orang datang minta kita tolong kerja dia. Kerja tu bagus, bermanfaat juga, tak kisah. Tapi sebenarnya bagus untuk dia, bukan untuk kita. Alright? Jadinya kalau dalam diri sendiri, kita tengok diri kita, kita mula daripada diri kita untuk kita berubah. Okay? Macam kita nak makan, kita lapar. Bila kita lapar, kalau kita tak bergerak ke dapur untuk cek makan, kita tak akan kenyang kan? Jadinya, kita sendiri yang akan kena melangkah. Kalau daripada orang lain, macam saya cakap tadi, salah satunya kena ada self-assertiveness lah. Macam mana kita nak tegaslah pada diri sendiri. Mana kata ya, di mana kata boleh ya, ada waktu kita boleh menolak dengan cara yang baik daripada orang lain. Memang kadang-kadang kita tak boleh nak tolak tu. Cuma kalau 10 kali dia minta tu, janganlah 10 kita menurutkan. Adalah waktu untuk kita rasa kita kena bertindak. Alright. Okey, yang ketiga, tetapkan satu jangka masa yang sesuai pada satu kerja atau mesyuarat, perbincangan dan sebagainya. Iaitu contohnya, kalau ada, sebab kalau kita adalah kita pengurusi pada satu mesyuarat atau perbincangan, discussion ataupun pertemuan, kita sendiri kita kena tahu dan kita kena tetapkan masa. Kalau 2 jam lah, jangan terlalu lama. Sebab bila kita terlalu lama, dia akan mengambil masa-masa tersebut yang mana sepatutnya masa-masa tersebut kita boleh gunakan pada waktu-waktu yang lain. Right, checklist pada penggunaan masa
macam saya beritahu tadi, senaraikan. Susun mengikut keutamaan. Jadi kalau kita tak senaraikan, kita tak berapa nak nampak. Kita tak berapa nak nampak. Yang mana dah buat, yang mana belum buat. Itu sangat penting untuk mengelakkan pembaziran masa. Dan yang paling penting, kita kena berdisiplin untuk ikut. Kita kena berdisiplin dalam mengamalkan. Kalau kita tulis, rajin, tapi kita tak ikut, tak boleh jadi juga. Jadi pokok pangkalnya diri kita sendiri lah. Pokok pangkalnya memang diri kita sendiri. Habis dah. Mungkin doktor nak tanya apa-apa ke? Saya terlaju ke? Saya memang suka yang bahagian 1, 2, 3 dan 4 ni. Okey. Terima kasih Wan. Cuma kita saya rasa Wan kita ada sedikit pertanyaan. Yang lain yang belum tanya, kita ada masa lagi, boleh ajukan soalan. And tolong tekan yang all tu ataupun ke bawah, scroll ke atas. Scroll ke atas. Atas, ya. Okay, yang kedua. Okey, ada soalan daripada Puan Hamisah Hafni ni. Bilakah waktu yang paling sesuai untuk adakan sesi kelas online, supaya emosi pelajar stabil dan tidak terganggu? Ini mungkin ada kena-mengena dengan apa yang prime time dengan masa penat tadi yang Puan ceritakan tadi kan. Sebab kita tengok student kita ni kadang-kadang dia punya prime time dengan masa penat dia tu berbeza dengan kita. Sangat berbeza doktor. Prime time dia orang pukul 2 pagi doktor. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Betul Pak. Prime time pukul 2 pagi. Okey. Terima kasih pada yang bertanya Puan. Ini Puan. Pada waktu bila yang sesuai untuk kelas online supaya tidak mengganggu emosi pelajar kan? Lebih kurang macam tu soalan tadi. Okey. Dia gini, kalau sekarang ni waktu online sekiranya telah dijadualkan, apalah kita boleh buat kan, kena ikut jadual lah. Tapi kalau memang tidak dijadualkan dan kita boleh bebas untuk cari masa untuk mencari masa dan melaksanakan online kelas tu. Okey, yang pertama tengok dululah satu kelas tu berapa orang. Okey, waktu betul. Macam doktor cakap tadi tu, masa pelajar dengan masa kita sangat berbeza, tapi kita boleh gunakan yang ni. Yang mana tadi? Okey, jelas dan tegas tentang masa yang diperuntukkan. Dia seeloknya bagi saya lah, waktu pagi tu kalau pukul 8 tu memang susahlah pelajar untuk akses. Dia siang sikit dalam pukul 10 tu okey sebab kebanyakannya dah bangun, tapi memang ada lah yang kalau malam tu berjaga dia tak bangun memang ada. Tapi kalau dia kita telah menjelaskan kepada mereka yang mana kelas online akan berjalan pada pukul 10 pagi, mereka akan okey. Mereka pun sebenarnya pandai untuk mengaturkan masa dia. Kalau ada kelas pukul 10 pagi dia akan lebih bersedia. Okey, 10 pagi. Yang pertama, kadang-kadang kena kenal jugalah dari pelajaran kelas tu, pattern dia tu macam mana. Pattern. Cuma kita tak boleh terlalu untuk mengikutkan keadaan masa mereka lah. Nanti kita tak terkejar. Waktu mereka ni pukul 2 pagi pun dia segar lagi. Dia lebih suka yang macam tu. Kita pukul 2 pagi kita tak boleh. Alright. Jadinya yang pertama mindset lah. Kita kena bantu dia untuk ubah sikit mindset. Yang mana kalau kelas pukul 10 pagi, saya pukul 10 pagi tu sangat okey. Untuk secara emosinya pun sangat okey. Sebab malam dia dah tidur, even kalau dia tidur pukul 2 pagi pun, kalau dia dah bangun pukul 6, 6.30 sudah subuh, dia dah boleh berehat, sarapan, pukul 10 tu pun okey. Itu salah satunya. Dia akan jadi tak okey apabila dia nak ketek masuk, tak dapat. Itu sangat mengganggu emosi. Contoh macam saya lah kan, semalam macam mana dia nak masuk ni, macam mana nak masuk. Dia sedikit sebanyak mengganggu emosi. Dia sebenarnya kadang-kadang bukan disebabkan perkara-perkara yang mengganggu emosi bukan disebabkan dalam diri kita sendiri juga, tapi kadang-kadang perkara-perkara yang datang daripada luar. Contoh perkara yang kita tak boleh nak elakkan, capaian internet ataupun orang kata apa, mungkin pelajar tu pun tak ada smartphone atau smartphone dia jatuh pecah ataupun laptop dia ada tapi tak boleh nak support.
Pun gitu, itu pun salah satu yang mengganggu emosi juga lah. Tapi insyaAllah kalau pukul 10 pagi, siang tu okey. Kalau petang tu dia bukan mengganggu emosi, tidak juga sebenarnya. Cuma dia akan ada gangguan-gangguan yang lain. Tapi sekiranya kita telah memberikan mereka jadual awal, peringatan awal, atau kita telah memaklumkan awal, sebenarnya should be okay untuk dia bersedia untuk kelas online. Sebab tu yang nombor 3 ni sangat penting, jelas dan tegas dengan masa yang diperuntukkan. InsyaAllah dia akan terima. Emosi pun akan okey lah. Moga menjawab lah. Okay, ada lagi? Jadi kita punya sesi webinar pun mula pukul 10 pun. Jadi tepat lah kita punya timing tu. Tepat awal tu. Masa tu memang untuk soal jawab. Ya. Cuma mungkin pelajar-pelajar kita perlu dididik ataupun diberi guidance untuk bagaimana mengubah masa mereka lah kepada masa yang lebih sesuai lah ya. Ya, betul. Dia macam gini lah. Kalau kita fikir-fikirkan dalam masa 24 jam tu, kita senaraikan banyaknya masa kita ni habisnya dekat mana. Contoh pelajar, kalau banyaknya habis, saya pernah tanya, contohlah kalau dia ni memang suka main games atau suka tengok YouTube kan, saya tanya, sekali awak duduk tengok YouTube berapa lama? Paling sekejap 1 jam, 2 jam. Itu kalau sekali duduk. Kalau dia banyak kali duduk, maksudnya dalam kebanyakan waktu dia memang pegang smartphone, handphone, itu je lah hiburan yang dia ada. Dan itu yang banyak dihabiskan banyak waktu pada perkara yang macam tu. Hiburan-hiburan yang macam hiburan zaman sekarang lah orang panggil games, ataupun tengok cerita Korea. Boleh tengok cerita Korea, saya pun tengok juga. Tapi kita ada waktu-waktu penat kita untuk tengok. Kalau saya tengok contoh, kalau saya tengok cerita Korea atau main games pada waktu prime time saya akan mengambil masa yang lama. Masa saya tengah bersemangat, saya fokus, saya akan buat semua tu. Sebenarnya kita rasa macam kita segembira, kita okey. Ya betul, untuk kita punya diri okey dan gembira, tapi kita tengok the other side sebenarnya kita telah menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik Puan, terima kasih. Yang seterusnya soalan daripada Puan Zainab binti Muhammad Ahmad. Bagaimana kita hendak uruskan tugasan yang secara mendadak? Kadang-kadang dapat tugasan tu on the spot dalam masa deadline yang sangat singkat. Macam mana kita nak uruskan tu secara berhemah Puan? Okey, yang pertama secara personal saya lah. Kalau saya lah tiba-tiba kita dapat, dan ada mungkin bukan 1, 2 ataupun 3. Yang pertama, kalau saya penerimaan saya. Kalau saya terima, nak tak nak memang kena buat. Contoh perkara tu nak tak nak kena buat. Kalau tak buat memang tak boleh kena buat juga. Tapi hati ni sakit. Kenapa aku je, bukan orang lain. Hati ni sakit doktor. Yelah biasa kan kalau orang bagus ni selalu pergi kerja kan. Okey, lepas tu yang pertama, penerimaan kita. Macam mana kita nak terima kerja tu yang kita kena buat. Itu dia dah masuk kategori 1 kan, penting dan segera kena buat. Sebenarnya kalau memang dah tak ada choice. Kalau ada choice, boleh delegate. Bahagi-bahagikan. Mungkin Puan, kalau Puan mungkin ada kawan ataupun ada subordinate Puan yang boleh bantu, boleh delegate. Buat sama-sama. Kalau tak boleh memang seorang-seorang lah, tunggal lah kena buat. Yang pertama penerimaan, bukalah hati, nak tak nak kita kena buat perlahan. Lepas tu tengok yang mana yang perlu dibuat dulu, yang mana yang paling banyak. Contoh kita dapat 1 sikit kena hantar petang, 1 lagi tugasannya banyak tapi kena hantar dulu. Tapi yang dapat kena hantar petang, jadinya yang banyak yang kita kena ambilkan masa tu kita buat dulu, sebabnya dia kena hantar sebelum kena hantar awal sebelum yang sikit tapi hantar petang. Buat mengikut keutamaan lah. Kalau boleh delegate lah. Kalau boleh bahagikan. Itu yang lebih baik. Contohnya apa? Kita ni menjaga hati orang lain juga, tapi dalam sama Puan, kita kena jaga jugalah hati sendiri tu. Tu yang paling macam saya cakap, sebab itu perlu ada self-assertiveness. Maksudnya ketegasan diri. Maksudnya kalau memang tak mampu untuk melaksanakan,
tolak dengan cara yang baik. Tolak dengan cara yang baik. Baik, terima kasih. Seterusnya soalan di bawah, scroll bawah. Okey. Okey, yang ini yang ini mungkin tadi kita dah bincangkan, tapi mungkin Puan boleh ulas lebih lanjut. Okey. Soalan daripada Encik Muhammad Hafiz. Sekarang menjadi trend pelajar kita siang mengantuk malam berjaga. Oh, macam lagu. Okey, adakah memberi kesan sekiranya memberi kebebasan kepada pelajar selagi mereka melakukan semua tugasan yang diberi? Adakah macam kita bagi dia bebas, bila-bila boleh buat, malam ke siang ke, as long as dia selesaikan semua tugasan tu, adakah itu sudah memadai? Oh, memberi kesan tak? Sebab trend sama ada dia memberi kesan ke tidak sebabkan kita bagi dia kebebasan buat pada waktu bila gitu. Ya, sebenarnya betul. Begini sebenarnya even PDP secara bersemuka pun kita bagi dia kerja dan terpulanglah dia nak buat bila-bila pun. Contoh besok hari Khamis pukul 5 petang mesti letak dekat atas meja saya. Kita mesti cakap macam tu kan, contoh kita bagi due date. Cuma pattern dia sekarang ni memang tak semualah, tak semua, tapi ada sebahagian daripada pelajar kita ni dia memang waktu tidur dia dah jadi terbalik. Dia bukan, dia memula kebiasaan ataupun memula tu dia rasa cuba dan dia rasa seronok. Lama-lama dia dah jadi tak boleh tidur malam. Dia dah jadi macam satu yang memberi kesan lah. Okay, bila jadi macam ni, pattern waktu dia memang ada, bukan pelajar je. Mungkin ada di antara kita, memang ada yang kita nak tidur pun dah tak boleh tidur malam. Sebab mungkin pada waktu masa dahulu sebelum ni ataupun kita pernah berpengalaman yang kita terpaksa kerja pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Jadinya waktu tu dah beralih. Itu jadi apabila pada waktu siang dia jadi mengantuk, tapi pada waktu malam dia dah berjaga. Dia terbalik lah. Kalau kita normalnya malam tu kita tidur, siang tu kita berjaga. Jadi adakah dia memberi kesan ataupun tidak? Okey, dia bergantung kepada penerimaan pelajar tu juga sebenarnya. Tapi as long as yang pertama dia boleh menguruskan waktu dia untuk menghadiri kelas online. Okey, kalau kelas online kita tak pernah buat malam ni, buat siang je lah. Ataupun kalau kita nak hantar bahan, kita hantar bahan je lah pada waktu malam. Okey, kerja yang kita beri sebenarnya tidak memberi kesan, melainkan mereka sendiri menerima dan membuatnya pada waktu malam ataupun pada waktu yang mereka contohnya last minute. Sebenarnya last minute tu yang memberi kesannya tu bisyarah bagi awal. Bila dia sampai, dia peram dulu, dah timbul tu, bila nak hantar, esok nak hantar, malam dia baru buat. Memberi kesan emosi lah. Alright. Jadi kalau pelajar ni menyusun waktu mereka, walaupun dia pattern dia ni tidur malam, tapi kita memang dah bagi dia seminggu dan kita dah bagi 3 hari. Tapi should be dia tak terkesan lah sebab dia tahu bila waktu yang perlu dia siapkan dia punya tugasan tu. Cumanya kalau pelajar tu yang bertangguh, dia menunggu pada saat akhir, last minute untuk dia hantar, itu memang beri kesan emosi. Itu yang dia kata barai lah, ayat-ayat mereka lah, madam saya barai banyak kerja. Saya tanya bila dapat? Dapat adalah 2 minggu yang lalu. Awak yang membaraikan diri awak sendiri. Ibarat dia macam tu. Cuma mungkin kita sebagai isyarah dan juga pendidik, kita selalu ingatkan lah, janganlah buat secara last minute. Sebabnya kita plan nak buat yang ini yang last minute. Ini satu pensyarah untuk satu subjek pensyarah. Kita tak tahu sebenarnya yang pelajar ni dia ada banyak lagi subjek-subjek. Kalau semua subjek dia fikirkan yang sama untuk buat last minute, dia akan rasa sangat terbeban. Contoh macam air ni kan. Air ni, air saya dah tinggal separuh lah, lebih kurang ada 500 liter. Bagi doktor 500 mililiter ni berat ke tak berat? Kita angkat macam ni lah. Kita angkat macam ni. Berat tak doktor? Oh tak dengar. Tak berapa berat lah.
Dengar. Tak berat. Tak berat doktor. Tapi doktor, kalau saya minta doktor angkat air ni tegak macam ni dalam masa 2 jam, yang air yang botol kecil tu tak apa. 2 jam, doktor rasa berat ataupun tidak? Oh, lama-lama berat lah. Oh, lenguh kan doktor? Lenguh. Jadinya air tu kita kena turunkan. Lenguh sama. Ini saya bagi simbol dia, botol ni dan air ni sebagai satu perkara yang mendatang pada dalam diri kita. Sama ada tugasan ke, tekanan ke, semua dalam. Kalau kita pegang benda ni sekejap dan kita lepaskan, sebenarnya dia tidak memberatkan dan tidak membebankan diri kita. Tapi sekiranya kita yang pegang lama, kalau seminggu bayangkan, macam tu lah, berat. Begitu juga tekanan, begitu juga untuk tugasan. Macam tu je lah, macam pelajar tadi tu lah. Kalau dia simpan kerja dia, itu mengganggu emosi. Tapi kalau dia dapat, dia buat perlahan-lahan, contoh, sebenarnya dia telah melepaskan sedikit demi sedikit bebanan dalam diri, bebanan dalam botol ni supaya dia tidak terlalu berat. So last minute tinggal touch up dan macam tu lah. Okay, ya Puan, seterusnya ni ada soalan daripada Puan Nur Fazlin. Yang ini lebih kepada mungkin psikologi. Pelajar selalu memberikan alasan yang kurang munasabah. Lebih-lebih lagi apabila mereka berada di rumah. Seperti balik kampung alasannya, jaga adik-adik. Bagaimana harus kita sebagai pensyarah menggunakan budi bicara kita jika selalu sentiasa mendapat alasan-alasan seperti ini daripada pelajar kita? Oh, sebenarnya bukan Puan seorang yang mengalami, saya rasa ramai bicara mengalami kan yang Puan sudah kata. Okey. Dia gini, alasan kita sebenarnya bukanlah kita boleh baca pattern pelajar kita sebenarnya, tapi sebenarnya kita boleh tengok. Kalau memang pelajar tu jarang sangat memberi alasan, mungkin budi bicara tu kita mudah sikit nak beri. Tapi kalau tengok pattern, memang sejak daripada zaman kelas bersemuka macam tu pattern dia, sampai ke kelas online pun macam tu pattern dia, sebenarnya itu adalah self defense mechanism dia untuk dia mengelak sesuatu. Alright, maksudnya dia punya alasan dia tu untuk menyelamatkan diri dia. Jadinya Puan yang pertama, Puan kena siasat sikit lah. Siasat belajar ni macam mana sebelum kita gunakan budi bicara. Okey, kalau 10 alasan, 10 kita budi bicara tu macam nanti pelajar ni asyik nak bagi alasan. Mungkin ada beberapa alasan dia yang mungkin kita boleh siasat dia. Kalau memang dah siasat dan betul, bolehlah menggunakan budi bicara Puan sendiri. Tapi kalau Puan dah siasat, Puan rasa memang budak ni memang auta dia 9/10, memang daripada kawan-kawan dia masa dalam kampus pun pernah berkongsi, jadinya pulang pada Puan lah. Budi bicara tu boleh digunakan, tapi yang pertama kita kena siasat dulu lah. Ada juga memang betul apabila pembelajaran dan talian masing-masing ni satu Malaysia dah bertebaran dah bersifar dah ni. Sedangkan semalam pun kita tengok ada yang viral kan, panjat pokok untuk jawab Faisal. Macam tu. Betul tu doktor. Saya macam terkejut. Tapi sebab masa duduk dekat Sabah kan dia pun masa tu cakap Sabah. Itu macam boleh terimalah sebab duduk Sabah pedalaman kan. Jangan panjat pokok, tapi ialah membahayakan juga kan. Itu memang kita boleh bagi dia budi bicara, tapi bayangkan kalau pelajar tu pun dia punya usaha sampai macam tu sekali. Maksudnya macam mana sekalipun setiap individu ni dia ada rasa usaha untuk mencapai maksudnya. Usaha mencapai, melainkan kalau dia dah terbiasa satu habit untuk memberi alasan. Tapi budi bicara masih boleh digunakan. Macam saya cakap, kalau 10 alasan, janganlah 10 tu bagi budi bicara, kita siasat dulu. Kalau memang betul keadaan yang dia bagi tahu tu, pulang pada Puan lah budi bicaranya. Macam mana? Baik, jadi terpulanglah pada pensyarah kita untuk menggunakan budi bicara itu setelah ada membuat siasatan dan sebagainya dahululah, ya kan? Puan? Ya, kena tanya lah, maksudnya kena tanya. Kita ada lebih kurang daripada 1 minit Puan. Mungkin satu soalan terakhir, mungkin sependek, jika ada lah Puan
dunia bercanggih sekarang ni dengan gadget dan sebagainya, mungkin ada puan boleh cadangkan apa apps ke aplikasi yang sesuai yang kita boleh gunakan dari segi untuk penggunaan pengurusan masa kita sebagai pensyarah ataupun sebagai pekerja. Oh, okay, apps. Saya OneNote. Kat situ boleh tulis semua apa yang kita nak buat dekat dalam itulah, kita boleh link, dia kan boleh link kat handphone, laptop apa semua. Maksudnya apa yang teringat, sebab ini pun ada perkongsian daripada seorang rakan bisyara saya juga, dia menggunakan OneNote untuk menguruskan masa dia. Pemasukan sangat bagus. Kalau macam saya memang manual lagi. Maksudnya saya guna notes yang bukan OneNote lagi, yang notes biasa. Tapi lepas saya dengar perkongsian dia menggunakan OneNote tu, saya tengok dia punya kata aplikasi dia sangat canggih. Kita boleh buat per hari. Kita listkan, lepas tu kalau dah buat kita tikkan apa yang perlu kita buat. Dia macam to-do list lah apa kita nak buat. Sebenarnya apps dia sangat canggih lah. Boleh nak explore OneNote tu macam mana untuk kita aplikasikan 1, 2, 3 dan 4. Baik, terima kasih Puan. Saya rasa itu sahaja masa yang kita ada untuk pagi ni, kerana kita pun tak boleh nak overrun jauh sangat. Kita 11.30 ada lagi slot yang lain. Jadi saya rasa bagi pihak penganjur, kita ucap terima kasih kepada Puan Zaitun binti Sipon kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman ataupun ilmu beliau dalam sesi kita yang bertajuk aspek pengurusan masa sewaktu pelaksanaan PDP. Diharapkan apa yang telah disampaikan oleh Puan Zaitun binti Sipon tadi sedikit sebanyak telah memberi input kepada kita dari segi pengurusan masa kita, khususnya untuk melaksanakan PDP secara dalam talian dalam masa akan datang. Jadi itu saja Puan untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak. Okey, terima kasih Puan. Okey. So kita jumpa lagi pada jam 11.30 nanti. 11.30. Bersama Dr. Umawati sebagai moderator. Dalam topik seterusnya, sekejap sebab dia dah tukar jadual tadi Okey. Topik yang bertajuk bagaimana mengekalkan motivasi, kesihatan dan kesejahteraan pelajar dan pensyarah sewaktu PDP dalam talian, yang akan disampaikan oleh penceramah kita Puan Saidatul Sariah daripada Kolej Komuniti Masjid Tanah. Moderatornya seperti yang saya sebut tadi, Dr. Umawati. Jadi kita jumpa jam 11.30 sudah itu. Assalamualaikum, terima kasih. Sama-sama.